Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar mengira kecurunan garis lurus pada satah cartes. Kali ini kita nak guna dua rumus kecurunan. Okey, dia ada dua rumus kecurunan. Yang pertama, kita guna rumus pintasan. Okey, kalau kecurunan, kalau guna rumus pintasan, formula dia kita kena guna negatif. Okey, kecurunan dia punya simbol dia M. So, M sama dengan mesti mula dengan tanda negatif. Pintasan Y, pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, nak cari kecurunan, dia ada dua formula. Mula-mula, formula kecurunan guna pintasan. So, kalau guna pintasan, kecurunan M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Apa maksud pintasan Y? Okay, ini paksi Y. Pada paksi Y, yang ni graf. Graf ni dia pintas paksi Y pada koordinat. Ni koordinat. Pada satu koordinat. Koordinat ni kita panggil dia pintasan Y. Pintasan X pun sama. Ni paksi X. Dekat paksi X ni graf bersilang dengan paksi X pada satu titik. Koordinat ni kita panggil dia bukan koordinat. Nilai X ni ialah pintasan X. Okey, formula yang kedua untuk kira rumus kecurunan. Rumus kecurunan yang kedua. Okey, kita guna formula ni. Kecurunan, simbol dia M. Ingat, kecurunan, kalau nampak M ni, kecurunan. Okey, formula dia Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Apa maksud Y2 ni? Apa maksud X2? Apa beza dia? Okey, sini contoh 4 ni dia kata tentukan kecurunan bagi pasangan koordinat berikut. Mula kita belajar guna formula yang ni dulu . So, bila dia kata tentukan kecurunan, kita tahu kita nak cari nilai M. Kalau dekat sini dia kata kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Tengok sini ada dua nilai Y. Betul tak? Yang ni X. Yang ni Y. Yang ni pun bila koordinat je, sini koordinat X, yang ni Y. So, kita label je, katalah ini 1, ni pun Y1. Yang ni X2, yang ni pun Y2. So, kita masukkan nilai Y2 tolak Y1. Maksudnya Y2 ni 7 tolak 1. So, 7 tolak 1 bahagi dengan X2 tolak X1. So, 6 tolak dengan 3. Tengok ni X2 dia 6, X1 dia 3. So, 6 tolak 3. So, 7 tolak 1 kita kira ke atas, jawapan dia 6. 6 tolak 3, jawapan dia 3. So, 6 bagi 3, mesti tulis dalam sebutan termudah. So, kecurunan untuk soalan ni ialah M2. M sama dengan 2. M ni kecurunan, maksudnya kecurunan bagi garis AB. Kan, ada garis AB, macam ni AB. Ni koordinat, ada dua koordinat. So, kecurunan garis AB ni kecurunan sama dengan 2. Itu maksud dia. Okey, tengok ini pula. Kecurunan, dia nak cari kecurunan PQ. So, kita guna formula sebab dia ada X1, Y1 dan X koordinat. Betul tak? X2, Y2. So, kita guna formula M sama dengan Y2. So, 5 lah nah. 5 tolak Y1. Y1 ni negatif. So, bila kalau negatif, kita letak kurungan. Bahagi dengan X2 tolak X1. X2 dia ialah 3. X1 dia ialah 4. So, 3 tolak 4. So, kita dapat 5 tolak 1, kita akan dapat tambah 1. So, dia akan jadi 6. 3 tolak 4, jawapan dia negatif 1. So, 6 bagi negatif 1, jawapan dia ialah negatif 6. So, kecurunan untuk garis PQ ialah negatif 6. Okey, contoh 6 pun kita boleh guna juga formula M sama dengan Y2 tolak Y1. Boleh cuba buat sendiri. Senang je, labelkan dulu . Ni label. Nak senang, ni label. X1, Y1. X2, Y2. So, nanti nak kira nilai M, masuk je dalam formula dekat sebelah ni. Okey, soalan 4 pun sama. Kita guna formula yang ni. Soalan 10 sama juga. Kita labelkan X1, Y1, X2, Y2. Label semua ni. Okey, kita guna je formula. Okey, untuk soalan ni pula, dia ada bagi gambar rajah. Bila dia bagi gambar rajah, senang sama je. Tak susah pun. Okey, dia kata tentukan kecurunan bagi titik PQ. Yang ni PQ. Dalam rajah di sebelah. So, kita tengok ni ada dua koordinat. Kita tahu yang ni nilai X.
nilai X, yang ni Y. Yang ni pun koordinat mesti XY, betul tak? So, ini kita label je 1, 1. Yang ni 2, yang ni pun 2. X1, Y1, X2, Y2. So, kita nak kira M, kita ganti je nilai Y2 ni 8. So, 8 tolak Y1 dia. Bila ingat, bila ada negatif, kita buat kurungan. Tolak negatif 3. Bahagi dengan X2. X2 ada 2. So, 2 tolak. Ini negatif 5. Pastikan buat kurungan. Okey. So, kita buat 8 tolak tambahlah. 8 tambah 3, 11. Per 2 tolak, maksudnya 2 tambah 5, jawapan dia 7. Yang ni tak boleh mudahkan. So, tinggal je macam ni. Okey. Okey, soalan ni berbeza sikit. Dia kata diberi kecurunan garis lurus yang melalui M, 1K dan N, negatif 2, 3 ialah negatif 2. Hitung nilai K. Okey, untuk soalan ni dia beza sikit. Bukan pasal apa. Dia tak suruh kira kecurunan. Dia suruh cari pemboleh ubah. Okey, bila suruh cari pemboleh ubah, cara dia sama je. Kita tahu yang ni X1, Y1. Yang ni X2, yang ni Y2. Betul tak? Bila dia kata diberi kecurunan ialah negatif 2. Maksudnya M sama dengan negatif 2. So, kita ganti je dalam formula. M sama dengan Y2 tolak Y1. So, M dia bagi negatif 2. So, kita tulis negatif 2 sama dengan Y2 dia ialah 3. So, 3 mesti tolak. Formula ni kan tolak kan? Y1 dia ialah K. K, Y1 dia ialah K. Bahagi dengan X2. X2 ialah negatif 2. Negatif 2. Tolak X1 dia 1. So, yang ni kita mudahkan dulu. So, kita akan dapat negatif 2 sama dengan 3 tolak K. Bahagi dengan negatif 2 tolak 1 sama dengan negatif 3. Ini darab ke atas. So, bila kita darab di atas, negatif akan dapat positif. 3 kali 2, 6. So, 6 sama dengan 3 tolak K. Okay. So, K ni negatif. Kita pindah ke sebelah kiri. So, K sama dengan 3 tolak 6. So, kita akan dapat nilai K ialah negatif 3. Okay, untuk soalan nombor 6 ni, dia lain sikit sebab dia tak bagi koordinat. Dia kata kecurunan suatu garis lurus PQ ialah negatif 1. So, kita tulis siap-siap. M sama dengan negatif 1. Dengan titik P dia 21. So, koordinat P maksudnya sekejap, sorry. Okey, dekat sini kita boleh tahu ni X1, ni Y1. So, kita tulis X1 sama dengan 2. Y1 sama dengan negatif 1. Dan jarak mengufuknya, jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit ke kiri pada paksi Y. Maksudnya, dia macam ni. Yang ni paksi Y. Tidak? Dia kata, dan jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit. Okey, kat sini dia kata jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit ke kiri. Maksudnya daripada paksi Y. So, jarak mengufuk dia ke kiri. Maksudnya dia punya koordinat X dia ni ialah negatif 3. So, X2 dia ialah negatif 3. So, kita nak cari nilai Y2. Betul tak? So, nak cari nilai Y2. So, kita guna je formula M. M, ni M So, kita letak negatif 1 sama dengan Y2. Y2 tak tahu. So, kita buat je Y. Tulis je Y tak apa. Okay, Y tolak Y1 negatif 1 bahagi dengan X2 negatif 3 tolak X1 tolak 2. So, ini kita selesaikan. Ni dapat negatif 5. Betul tak? So, negatif 1 sama dengan Y tolak-tolak jadi tambah 1 bahagi dengan 5. So, ni negatif 5. So, ini bila darab. Negatif 5 darab negatif 1. 5 sama dengan Y tambah 1. Maka Y kita akan dapat 5 tambah 1 pindah jadi tolak 1. So, koordinat Y2 ialah 4. Maka koordinat koordinat Q lah. Maka koordinat Q sama dengan X2, Y2. X2 dia ialah negatif 3. Nilai Y2 tadi ialah 4. So, koordinat Q ialah negatif 3, 4. Okey, untuk hari ini kita hanya belajar guna formula yang ni dulu. Untuk next class, kita belajar guna formula pintasan. Itu je untuk hari ini. Terima kasih.